Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, kali ni kita berjumpa lagi. Okey, kali ni kita punya tetamu begitu uh, istimewa. Okey, di mana beliau adalah orang kuat dalam industri, di mana beliau banyak membuat producing lagu-lagu, okey, kumpulan-kumpulan rap, dan juga beliau juga pernah orang kata bersama dengan grup-grup yang nama-nama besar. Okay. So kali ini kita menjemput beliau dan kita ingin mendengar sendiri daripada beliau, okay, bagaimana beliau boleh mendapat idea kompos lagu macam mana kan. So dengan perkongsian yang begini kita boleh dapat satu manfaat lah. Okay. So sebelum kita terus kepada beliau, saya ingin memainkan dulu footage ni. Okay. Jom. Pergi ni. Aku bawa pintu. Ni ke kantin ni lah tapi sekali. Jom belanja aja. Fiona. Mana? Tu. Kantin tu. Sini dah. Hai Fiona. Hai Jo. Fiona sibuk tak malam ni? Maaf lah Jo, malam ni Fiona sibuk. Fiona kena belajar. Belajar. Okey, tak apalah. Hello. Bersama dengan Fiona. Fiona, dia tak ada. Dia baru saja keluarkan Farid. Okey, tak apalah ya. Hello, Assalamualaikum bang. Apa khabar? Baik. Okey. Alhamdulillah sekarang kita live. Okey. So terima kasih kena sudi kira join dalam sembang betul punya. Di mana segmen ni kita akan sembang cerita yang benar saja. Okay, so so itulah kira macam abang kan kira behind the scene orang kuat daripada kumpulan yang begitu dikenali dan begitu famous kan, iaitu kumpulan For You To See. So macam mana behind the scene dia tu? Maksud dia macam mana dia punya proses semasa dalam pembikinan album tu? Maksud dia macam abang sebagai producer, penerbit, adakah macam susah nak menguruskan kumpulan rap macam tu kan? So, boleh abang ceritakan dia punya macam mana bermulanya benda tu, idea tu? Kumpulan For You To See. rap. For You To See. Ini way back 30 tahun ni.
Ya, itu penting tu because And- generasi baru tak tahu benda ni. Ni 1991 ni. Wow, 1991 dahsyatnya tu. Lama dah tu. 1991 tu baru kita jumpa, tapi this thing with my wife lah, definitely. Idea rap punya music dah lama di Malaysia. Dah lama tapi dia tidak pergi ke mainstream market. Oh, okay. Jadi dia tidak hit hard mainstream market. Dia semua tengah dengan rock kapak ni, rock sana. Jadi nobody bother, tak ambil tahu pasal rap pun. So me and my wife, so kita have this idea, but nobody has that idea yet. Okay. Kita je ada idea 1991 kita je ada idea tu. In fact 1990 kita dah ada idea tu, kita nak buat. Tapi kita nak buat macam mana? This is Malaysia market tau. Semua Betul. lagu cinta-cinta, lagu rock semua tengah hebat at that time. So, macam mana kita nak celah benda tu? It's quite a lot of brainstorming, broad thinking, a lot of homework. So we decided to find artis lah, not artis, we tried to find budak-budak ni lah kita cari. Belum lagi ni budak-budak ni dia orang berada di mana tau? Di mana? Ada yang main orang kahwin. Band orang kahwin. Ada yang setakat dia orang ni bukan punya real musician or performer. No, they are not. They are zero knowledge in performing. They are not from kita background boy main keyboard dia orang tak ada. They don't have all that Dia orang ni lepak and four of them abang jumpa dekat T-Dance. You heard of T-Dance? Oh, T-Dance yalah yang T-Dance dekat Piccadilly. I went with my wife. Okay. My wife, then we went to the club pukul 3 petang kan. Really tea time T-Dance kan pukul 3 sampai pukul 6, remember? Betul. Imagine abang orang tua ni dengan lelaki bini pergi masuk tu. Dalam semua budak-budak, raga semua. Then I jumpa the youngest adik, then jumpa Yan, then we jumpa Rain. Three of them are from there. So we took them, they know nothing. They cannot sing, they do nothing. They know how to dance. And then they dance with rap music. They dance with rap music, but they just follow je lah. They ikut je. Okay? So they in fact their bakat is only dancing. Okay. No singing knowledge, no nothing, no musical instrument, nothing. In fact they don't even write songs. They don't know how. But they came from different world. They don't come from the world where we came. No, they come from. So the podcast itu ambil orang, so ambil kita audition banyak jugalah audition then about 15-20 people lah, then we buang. Masa tu masa tu kita audition satu. Audition tu kita suruh dia ni je, suruh dia nyanyi, suruh dia joget sikit je. But we didn't tell them the idea. Okay. We didn't tell them what we want to do, the talent that we scouted. Yang planning tu lah tak bagi tahu lah. Tak bagi tahu lagi. This thing is very, very, kalau you nak berjaya, you cannot be too exposed on your ideas. Betul. Nanti orang akan trap ideas tu Betul. So, kita dah dapat 7 orang ni. That time lagu Dr. Alban ni kan. Remember Dr. Alban? Alban yang betul. Dia lagu kita ambil, kita that time kita tak buat lagu. So we use this rap song. So we want them to learn this rap song. So they learn lah, Then we teach them how to dance together. Okay. Synchronize. Oh, masa tu dorang kena belajar menari jugalah. Diorang dah boleh menari, tapi dia menari style dia je lah. Kalau nak synchronize macam togetherness, we have to be there. So abang was there, my wife was there. So we train lah. The training was, you tanya dia. The training was really, really strict. I don't compromise on mistakes. Dahsyat You don't do mistakes. You do mistakes again, you're going to kena. Abang Man very strict. My wife was very strict. So especially me lah, I'm very strict. I don't compromise. But the dancing came from the individual. So I took from what Denny punya step, lepas tu I took then I kita dan dia jadi satu macam punya pace, dia jadi macam satu macam ikutan dah. Jadi okay. So
There tu time lagi orang putih lagi. Buat lagi the black semua, we just follow that. But at the same time, I was writing the songs lah. Okay. Preparing song. Dia tak tahu tu. Kali dia cakap nak buat apa ni? We're going to do a rap group. But our rap is not going to be like the American black rap. We're going to do like what the local likes. But the mood will be rap lah. There's going to be a rap in between there. Semua tu buat lagu kami rapper semua tu kan. But honestly, I tell you, most of the song tu Abang Man yang buat. Wow. Happening Most of the lyric my wife yang buat. Budak-budak tu tak ada. Dia yang, but we give them air to breathe that. Kita tak satu lagu tu abang bagi budak ni, abang bagi dia buat lyrics. We open the way. Kalau ikutkan secretly record company, we don't allow that. We don't do that. But we are so like jaga dia orang macam anak kita kan. Because the parents tak boleh jaga dia orang kan. Yalah, betul So, lah. all the time dia dengan kita. Dengan company. Masa tu senang ke abang nak handle grup yang begitu ramai? No. Dia orang ni dia duduk kat Cerah, dia duduk kat Taman Tun. Dia duduk kat jauh-jauh. Jauh-jauh tau. So I have to rent a van. Spend money. Pick them up, train them up, break them, makan, dah hantar dia orang balik. Wow. We did that for many months. Kira pengorbanan tu dahsyat dia bang. Yes, nobody knows that, only budak-budak tahu. Yeah. And kita train pun kita tak bagi tahu kat mana kita train. But we do the pre-publicity. Kita keluarkan, I shoot them, ambil gambar dan tengah jogging. My van dan tengah jogging, I shoot them. I buat train. The training is just like army. That's only dancing Lepas tu kena train singing and dancing. Uish, susah tu kan? Lepas tu train perfectness. What is perfectness? That means the sharpness of joget tu dengan mulut must be synchronized. Ya, betul. Kira apa yang abang buat ni sebenarnya yang sekarang macam K-pop yang buat sekarang ni kan? Yeah. Abang sama betul lah, sama. Dia punya formula sama. Whether you boleh buat tak boleh buat. In fact, KRU pun tak boleh buat. They are not dancers. Ya, kira For You To See kan kira grup yang paling kira hits lah. Selain daripada KRU. Dia KRU mana dulu KRU ke ataupun For You To See? Kalau For You To See tak pecah, KRU tu tak boleh pergi ke depan. Ya, maksudnya mana yang dulu? KRU kah dulu ataupun For You To See? Abang yang buat dulu. Oh, okay. We done with BMG. In fact, BMG pun kita bagi ni dia macam boleh ke? Dia macam doubt. Mula-mula tu ya? Abang cakap dengan dia, me and my wife cakap, look, this is something that nobody has done it. Kalau kita buat, dia akan jadi besar. You mark my word. Jadi orang pun lah. Orang cakap okey lah. The salesman macam cakap, susah lah. Dia dengan sibuk dengan lagu jiwang-jiwang. Kira abang betul-betul confident masa tu Ya, betul, tak ada orang buat. Wow. And banyakkan remaja ni, dia time tu abang nampak dia headphone, dia tengah dengar lagu rap. Tapi Pak Hitam ya. Oh, iyalah. Bobby Brown lah, all that kan. Kali bila start For You To See keluar, boom, semua so rewire, fever. Meletup, boom. I tell you, this voice has got that star. Kira, so bila diorang macam dah jadi star tu kan bang, jadi macam mana tu? Macam mana abang nak handle pula tu? I mean dari segi proses dia lah, maksudnya masa dalam pembikinan tu, because dia punya lagu tu kan dia lebih kepada macam programming kan. Ya, okay. Masa tu abang guna apa alat apa, maksudnya MC50 ke ataupun that time MC50. MC50 Ya. So dari segi macam mixing, mastering, That one kita buat dekat Bedrex. Lokal lah, Malaysia juga. Freddy Fernandez mesti. Oh. Dia orang buat jingle tu, buat jingle. I know Freddy long time tu, atau dia orang tu itu studio. So semua lepak kat situ lah. Me, my wife, so then from there, dia balik je dah malam. Pagi
balik dah malam dah. Kau within a month 30 hari duduk dalam studio. 30 hari duduk dalam studio. Tapi masa balik rumah jugalah. Balik tukar keluar studio dah gelap lah, hantar dia balik. Ui, Esok tu hari datang balik buat. Dia punya fokus macam tu bang dulu punya time Yes. No, when I do things I do it. I'm very serious. That's why not everybody boleh ikut abang Wan berentak. Betul. But you want to be a star, you need to listen. Tapi kira berbaloi lah bang, pasal kira album tu yang paling kurasa paling best dan paling hits kan. Dia memang break the market in Malaysia, so even in Singapore, Brunei, in fact sampai ke Indonesia pun ada. So basically it was a successful ideas. The idea of the new ideas was successful, but it's just that happens that but to remind you we are the first company that come out with Rap 2, which the industry generate millions and millions of ringgit. Wow. The industry, we open that resource. Masa tu apa nama company bang? Antara Ziman Production Jamban. Oh bukan company Ziman lokal punya Local abang punya lah, abang. Oh abang. Me and my wife. Oh abang punya company. The company still. So macam syarikat nama besar tu macam BMG. BMG dia distributor. Oh distributor. Dia distribute. Dia banyak BMG banyak beli end product. Betul. Distribute end product. Mendabik kompleks tu dia distribute kan lah. Kira info ni kalau macam sebenarnya saya pun tak sangka juga yang abang terlibat juga dalam proses pembikinan kumpulan For You To See ni. Kira surprising jugalah kan, because pasal yang kita tahu abang ni mungkin dunia lain kan, maybe tak sangka lah boleh berkecimpung dalam dunia rap ni juga. My wife lah, she's a modern thinking. So dia we sit down, we discuss. But I execute whatever ideas, I make that decision, we done. We do it. We decide, we do it. Actually, then from there we move on. We move on, then we want to do the new things lah. So we heard of Acapella kan? Betul. So we heard of this group Shades kan? So we went to see them at dekat pasar, dekat Central Market. Okay. They were singing bawah tangga. Oh ya. Dia lepak, lepas tu dia nyanyi. They've been together for quite some time lah. So so we told them lah, you would like to be artis rakaman. Diorang, tapi that time diorang dengan diorang punya Boyz II Men, all this thing lah. You need to hit those type of thing baru you boleh tahu sedap acapella, sedap rap kan. Tapi when you sit down, reality when Malaysian market, it has to change a bit. You need to write play songs, good and technical, then you release dengan budak-budak apa konsep you nak buat. So my idea of me and my wife idea of nak buat acapella ni, so I wrote a song called Yang Ucap Selamat Tinggal. It was a good song. Really good. And nice song. It become crazy in the market. So budak-budak this shit sit on it and then they become top. Then lepas tu dia keluar lagu malam dia. All acapella. That time tak ada acapella. Dia ada first one. Okey bang, sementara sebelum lagi abang teruskan kita punya sembang, saya mainkan dulu lagu tu ya. Daripada kumpulan Shed. Sebelum kita teruskan sembang pasal For You To See, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Shed yang kompos oleh abang Mansenoi. Okey, mari kita dengarkan. Sebelum tu iklan.
Ku mencari, apakah salahku? Kau buatku termenung seorangan dalam diri sangsi. Akhirnya begini perpisahan tak kuduga. Ku mengerti, ku fahami keputusan diri. Biar saja aku sebegini. Permintaan terakhirku, jangan kau lafazkan, simpan saja kata-kata. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Walaupun seketika, walaupun sekelip mata, simpan saja kata-kata ke akhir hayat yang ada. Walaupun seketika, walaupun sekelip mata, simpan saja kata-kata ke akhir hayat yang ada. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Walaupun seketika, walaupun sekelip mata, simpan saja kata-kata ke akhir hayat yang ada. Walaupun seketika, walaupun sekelip mata, simpan saja kata-kata ke akhir hayat yang ada. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Jangan. Hello bang. Wow, best lah lagu tadi tu. Kira itu salah satu lagu yang hits juga tu, abang. Lagu tu. Kira masa abang kompos tu macam mana abang kompos lagu tu? Idea, macam mana abang boleh dapat idea tu? Masa tu abang dekat mana? duduk kat hall lah dengan gitar. Okay. Tanpa just acoustic gitar kan. So Okay. I was looking for a good song for this voice lah. Sometimes kita dah cornered one corner tu It was so hard, sekali dia keluar. Within an hour abang dah dapat first dah dapat. Within an hour. Lepas tu then I start buat the beat. Itu yang kira melodi dia
betul-betul very very strong abang. And then sesuai dengan penyanyi itu kan, grup tu. Ya. Suara budak tu sesuai lah. Kenalah. Dia pun suara dia tu memang suara market value. Kira Dia. kira ialah macam abang kira versatile lah daripada, so bermakna sebelum mana yang satu dulu, Shadka dulu ataupun kumpulan For You To See dulu abang buat? For You To See dulu. Oh, For You To See dulu baru kumpulan Set lah. Kira semua tu lagu yang kira hits juga bang I think For You To See most of the song hit. Ya, kira Satu album semua, kalau dia orang pergi show semua orang boleh nyanyi, dia follow. Kira dahsyat juga bang Alhamdulillah. Ini semua Tuhan punya. Is your, siapa dia panggil, kau punya talent, kau punya bahagian tu, kau jagalah. And then bang, dalam masa yang sama abang juga sebelum tu macam yang saya tahu macam abang pernah menganggotai macam kumpulan Headwind kan? Boleh abang ceritakan behind the scene tu, macam mana abang boleh bermain dengan kumpulan Headwind? Headwind ni was formed tahun 1979 ui lama. 1979 is the first batch. The first batch is arwah Hasan Stollers main gitar. Okay. Nan dengan soloist sekarang dia gitaris also. Okay. Dia main dengan Green Preachers, and then bassist Dane. Dia panggil Dane Cina. Dane ni quite popular, dia dengan Terry Tedious, dia travel around the world. Dane Cina bukan yang bassist yang main dengan kumpulan Sky High dah, bukan? Itu apik kan? Dane Cina ni dia muka dia macam Mak Saleh. Okay. Dia mix blood. So abang nampak tak gambar ni yang sekarang dekat skrin ni? Abang nampak? Nampak tak nampak gambar. Oh, bukan yang dekat live, kita punya live. Nampak kecil je lah. Kan di sini kan ada Zulkif, and then ada Abang Razak. Ada abang tak nampak. And then ada Zainal Zainal Abidin, and then abang. And then ada juga yang saya tak cam siapa. Ada banyak one Carefree main dengan kita dulu. Dewan semua ada berapa batch ke berapa tu. The first batch is different people. The second batch where I took Zulkif in the band, I took Nicky in the band, Nicky from Penang. Then I took Nicky was playing in the lounge, I took him in the band. And then Tom was still there. Then I took Razak. Tom left my joint revolvers. I took Razak in. Razak was playing in the club somewhere, I can't remember where. In the Sky apa kat Federal Hotel. Razak was playing there lah. But before that was Khalid. Khalid was also a good drummer. Then Khalid pun travel to Japan. Quite a good drummer. Joined with me and then for a while dia belah. Then I took Razak in. Then I took Zainal in, and then I took at one time Headwind was with the brass band of brass. Ada tenor, ada Azmi kami mungkin yang main Expo tu. Main jazz. Okay. Aku main dengan itu pun original line up tu. Dia Zainal main trombone, sing. Then Zulkif main gitar, sing. And then lead Ron dah meninggal. Dia pergi Germany. Then I was keyboard, dia pun main keyboard. Then we have Hasan main gitar, Nan main gitar. Oh, the band was quite big. The time playing in a small club, Regent Club. We were so cramped on stage. Kira dah macam Chicago pula kan? Okay, the band was quite tight lah. When kita main side by side dengan Filipino band pun tahu, Mr. Edwin. We don't play side by side then. Then we play Bee Gees, so good repertoire lah. Kira masa yang abang join tu, masa tu album tu dah ada ke atau belum? The second batch tu baru kita buat album. Kita buat album 1982 ni. I can't remember because time tu kita main kat Regent Club. Okay. Regent Club. First kali Headwind kerja dekat Penang tu, Taman Sin ni. Because Taman Sin Merlin Hotel di Penang. Oh, dekat Penang ya? Taman Sin. Then after that we came back to kita main dekat Pertama Cabaret. That's how Headwind punya live tu. Pertama Cabaret. Then from Pertama Cabaret tu kita split into two. One to stay, then one to pecah lah. So left lah. So then then we played at Campbell Nightclub is all the new batch, new lineup. Okay. Campbell Nightclub, then
we play in Regent Club for quite some time. Wow. Regent Club kita main lama. Regent Club kita main berapa tahun. Dan kita main dekat Ampang Park tu. Beer Garden, they call it Beer Garden Club. Tas Ampang Park dulu. Ui, dah lama tu kan bang? Kau tak ada that time. I don't know where you play. Ki- Then lepas tu, then we went to Club Med. We stayed in Club Med for 2 years. Club Mediterranean dekat Pahang. Okay. Kat Ceratik, Pahang. We played there for quite some time lah. So I took all the guys kat sana, then we worked very hard there. We play all sort of music in Club Med, from jazz to identity music we played. We played many kind of music dekat Club Med. French punya lagu, Jepun punya lagu, Semua French, bang, ronda. Italian punya lagu, semua kita main. We were quite tough dekat Club Med, because Club Med kena start anytime lah. Kadang siang pun kita kena main music. We have to carry instrument, but that make us very tough lah. Yalah, kira So, dulu. the band balik daripada Club Med, kita main kat Rainbow. Hmm. That was best club, Rainbow. Edwin was offered to play that. So kita main kat situ lah. Then from Rainbow tu abang belah. I went to join industry music. Then I played Memories. Kan, memories kan. My lineup was Memories, me on the keyboard, Zul also on the keyboard, Zul Mahat. Then Oh ya betul, Zulmahat nampak ada gambar. Then Nampak? Side bassist. Then we have late Nankuma, we have Desi. The band was quite good, quite tight. And then vokalis perempuan siapa dengan lelaki? Sarah. Oh. Sarah and Desi. Wow. Happening the ni band band ni kan? Quite happening with the band. So then we played together for 2 years, I think. Lepas tu I pun tak, I nak masuk recording. Remember? But the first recording was with Edwin lah, 1982. 1982. That was Polygram. You remember Polygram? That's Polygram labels. Kira macam abang banyak jugalah bekerja dengan artis-artis lain juga kan? Ada. Then I record artis-artis rock macam Dynamic. Ui, Dynamic. Fingers from famous tu. Sabah. Dhamma Sutra pun I recorded few. And then there's few banyak artis I can't remember. I record them alone. Solo artist. Group. Yelah. I can't remember. Along my way. Yelah, kira ramai kan? Ramai abang terlibat. So okay, sementara sebelum abang lanjutkan abang punya cerita tu, apa kata kita dengar lagu daripada abang punya composition, iaitu lagu I Miss You. Aku rasa lagu ni pun boleh tahan juga ni, kan? Yes. Okay. Lagu ni dia crazy in Singapore. Okay, mari kita dengarkan .
janjimu, manis waktu itu, pada belayanmu. Rasa rindu, rasa pilu, rintihanku, oh I miss you, kembali padaku, bagai waktu dulu. Oh I miss you, oh I miss you, bagai lukisan mewarna cintaku. Oh 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 I miss you, kembali padaku, bagai waktu dulu. Oh I miss you, oh 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 I miss you, kembali padaku, bagai waktu dulu. Oh I miss you, oh 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 I miss you. Rasa rindu, rasa pilu, rintihanku, oh I miss you, kembali padaku, bagai waktu dulu. Oh I miss you, oh I miss you, senyumanmu, bagai lukisan mewarna cintaku. Gerimis angin lalu bermain di jiwaku, jawaban darimu menyepi membisu. Di manakah salahku, kemanakah janjimu, manis waktu itu, manja belayanmu. Rasa rindu, rasa pilu, rintihanku, oh I miss you, kembali padaku, bagai waktu dulu. Oh I miss you. Alright, bang. Wow, kira macam kita dengar apa ni, back to 90s kan, zaman tu. Ya. Kira kita balik ke zaman dulu-dulu lah. Dia punya ambience tu kan. Kira composition macam gitulah, boy. You have to build that feelings towards people kan. Once you get that feeling, easy for you to write song. betul. So okay bang, yalah macam abang sudah lama dalam industri ni kan, dengan kompos untuk apa ni, grup-grup rap lah, lepas tu kumpulan rock lah. So kira macam sekarang kan dari segi yalah macam contoh artis-artis dalam dunia artis kan, dari segi macam royalty. So macam mana, apa abang punya pendapat dan bagaimana abang nak memperjuangkan dari segi yalah macam Kita artis punya dari segi royalty begitu. hak cipta lah. Ya. Okey, kita sekarang banyakkan kita budak-budak yang main muzik sekarang semua, diorang ikut jalan pintas tu. Dia tidak belajar, dia terus main muzik No, I cannot blame them. Diorang tu berbakat Tapi saya nak nasihatkan, kita belajar, sambil kita belajar muzik, kita belajar mengenal hak cipta kita ni, apa tu hak cipta, di mana protection dia, daripada penulis pencipta lagu, penulis lirik, pemuziknya sekali, penyanyi-penyanyinya sekali, diorang ni semua mempunyai hak. Kalau hak tu diorang tak tahu, itu yang semua tak ambil berat. Bila dah 10 tahun baru nak ambil tahu.
Jadi benda ni kena ambil tahu pasal benda ni berlaku royalty tu masuk apabila lagu tu dimasuk di pasaran mainstream tau. Kat mana-mana lah. DJ main apa ni. Jadi bagi pada penyanyi-penyanyi yang nak nasihatkan, dia memang dia nyanyi, dia nak pergi nyanyi perform, memang betul. Tapi setiap kali kau perform tu kau dah dapat duit. Tapi kau tahu tak ada duit selain daripada duit yang kau perform tu. Bermakna duit pelaku. Tu duit penyanyi, setiap kali penyanyi orang pakai lagu kamu, orang kena bayar. Dan suara kamu ada kat dalam. Contoh, radio. Dia pakai penyanyi Ramla Ram lah contoh katakan. Lepas tu Ramla Ram nyanyi kat dalam. Dalam tu kau tak ada Ramla Ram pun tak adalah Ramla Ram ni lagu kan. Betul. Betul. Dia dah contribute jadi penyanyi. Soal dia dapat duit show tu banyak tu bukan soal kita. Tapi kita sebagai badan penyiar, kita kena bayar. Memang dia orang bayar. Tapi bila dia bayar tu, penyanyi kena ambil tahu. Kalau penyanyi tak ambil tahu, dia orang buat tak tahu je. Faham? Okay. Jadi persatuan dia dalam rakaman industri ni kita ada pelbagai stages. Satu jadi composer. Composer ni kat mana email royalties, yang siapa yang akan collect royalties dia? Mesti yang you dah tahu MACP kan? Okay. Creation Author Copyright Protection. Okay. Yang diorang punya kerja menjaga composition. Okay? Okay. Kalau pelaku, penyanyinya dan pemusiknya, session dia adalah badan yang lain. Contoh macam RPM ataupun Prism. Okay? Dia collect untuk penyanyi dan juga pelaku, pemuzik. Dia orang panggil pelaku. I prefer to call him pemuzik, kan? Okay. Macam satu pelakon boleh lah. Kalau industri muzik ni kita panggil lah jadi session ke ataupun pemuzik pemuzik session, okey kita panggil tu. Okey ni jadi tak nampak tak? Jadi RPM ataupun Prism, pemuzik dan penyanyi. Okey. Dia memang kat situ. Pemuzik dan penyanyi tak boleh collect kat dalam MACP. Kena faham MACP semua bayar pencipta lagu dan pencipta lagu kena bayar kepada penulis lirik. Pencipta lagu kena bayar penulis. Oh, bukan MCP yang bagi penulis lirik. MCP ialah dia pencipta lagu dia share. Okey. Dia untung tu dia share dengan pencipta lagu dan penulis lirik. Dia kena share. Pendapatan dia kena share. Okey. Daripada mana pula kamu boleh selain daripada MCP dia ada publishing house publishing house ni dia publisher lah macam EMI publisher, Warner publisher, DMG publisher. This big company dia orang ada publisher ataupun dekat Suria publisher ataupun local Luncai Mas tentu kan. Okey. Dia orang publisher. Kerja dia orang tu dia orang pula menjaga pencipta-pencipta ni punya lagu. Dia orang ni on behalf dia collect kat dalam kat MCP dan dia collect kat tempat lainnya juga. Okey, bang. Okey, boleh saya tanya? Okey, contoh kan. Okey, let's say dia ni publishing dia A. Tapi dia bekerjasama dengan orang lain. Bolehkah macam let's say publishing satu je ke ataupun banyak? Dia boleh. Publishing dia boleh berlaku pada co-publish. Maksudnya dia boleh banyak orang lah. Dia co-publish. Kalau dia publish tempat lain kan dia jadi co-publish, jadi duit dia jadi kecil je. Oh, gitu. Kata contoh dia publish lagu dia dekat Malaysia satu kan. Sekali dekat Indonesia tak ada publisher. So dia kena co-publish kat Indonesia with publisher. Jadi publisher sini kita bekerjasama dengan sana. Okey, contoh let's say dia bekerja dengan Luncai Mas, okey, publisher dekat sana. Lepas tu dia bekerja pula dengan abang lah contoh. So publishing dengan abang pula. Boleh kan begitu? Tak. Itu siapa? Dia pencipta lagu. Pencipta lagu. Okey, pencipta lagu. Kalau dia publisher dekat Luncai Mas, maknanya dia publishing dia kat Luncai Mas. Lainkan abang nak nerbitkan lagu dia. So abang kena berurusan dengan Luncai Mas. Co-publish kat abang mana? Abang co-publish nak letak dekat YouTube ke apa. Kau kira co-publish lah kan? Co-publish still need permission from Luncai Mas. Cannot simply Luncai Mas mengatakan aku pakai kau punya composer punya lagu. Luncai Mas pun keluarkan surat lah. Jadi ada letter of intent and contract lah, semua agreement lah. Okey, sekarang tak boleh main. Sekarang semua kena betul-betul agreement, kena ada hitam putih baru boleh buat. Jangan main buat dulu. Jangan kena strike off memang susah. Itu saya nak nasihatkan lah. So bermakna kalau let's say dia dah ada dengan satu publishing,
Dia boleh buat lagi. Dia masih boleh pergi tempat lain kan? Dia boleh, tapi dia kena bagi tahu. Oh. Jadi publisher tu akan macam mana pun dia orang still earn lah. Dia boleh ada portion dia lah. Okay. So, macam contoh kan, sekarang ni kan kita macam artis-artis ada masalah dari segi royalty apa semua ni kan. So, macam apa yang update yang terbaru yang abang buatlah tentang benda ni? Pasal yang seingat saya, abang sekarang ni kan dengan Prism kan? So, apa perkembangan terbaru dari segi update lah yang terkini daripada Prism? Jadi ahli-ahli Prism ni apa nak nasihatkan, saya dah cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah Prism punya yang tertangguh ni lama. So sampai hari ni pun masih belum selesai lagi. Masih lagi dia ding-dong lagi. Okay. So kita dah bagi tahu, kita dah nasihatkan, kita dah berbincang banyak kali. Tapi oleh kerana Prism ni kan dia ni kan di bankrupt kan, di sebelum tikar. Okay. Jadi dia jadi kes mahkamah, sekarang Prism punya duit dijaga oleh MDI. MDI ni insolvensi lah. Okay. Keberengkapan tu dia orang jaga, dia orang managekan duit tu. Okay, so sampai di tahap tu sekarang. So kita pun banyak cerita-cerita yang kita dah bukan dedahkan kan, kita dah tahu yang benda ni tidak mengikut peraturan. Jadi kita dah ketengahkan, kita dah berjumpa peguam untuk mengendalikan kes ni. Sekarang kes ni dah dalam peguam, saya tak boleh nak sembarangan membuatkan apa-apa statement. So pada Prism punya members bersabar sikit. Kamu jangan ikutkan nanti nak berpindah kepada RPM ke apa-apa M ke, jangan. Kita sabar sikit pasal benda ni dah ke tahap dah pada peringkat peguam. So peguam tengah tengok benda ni, dia dah study benda ni. So untuk kita mendapatkan hak kita memang kena peguam. Kita tak boleh pandai-pandai tu, tak boleh. Pasal dia dah dijatuh hukum. Prism Berhad ni ada dijatuh hukum. Oh, dah dijatuhkan hukum. Jatuh hukum, dia kena gulung tikar. Wow. Jadi pasal abang bantu yang 1664 ahli Prism punya ramai ni. Abang dah cakap dah bantu yang terbaik menguruskan supaya diorang akan dapat duit diorang, tapi sampai sekarang pun tidak ada satu jawapan betul-betul apa dia panggil sah. Banyak macam-macam prasyarat yang diorang letak. Itu yang saya terpaksa pakai peguam untuk melonggarkan atau menidakkan syarat-syarat yang telah diorang sendiri buat. Yalah, maksudnya kira macam kalau yang bab royalty ni rasanya macam orang seperti abang ni yang betul-betul terkesan kan, because abang banyak karya-karya yang hits, yang banyak lagu, and then ramai abang dah terlibat dengan artis-artis yang dah top, and then bila berlakunya benda ni dia akan betul-betul memberi impact kan bang? Dia akan beri impact kepada abang, kepada sesiapa yang terlibat. Ya, because lagu tu hari-hari main dekat radio bang. Jadi bila ketidakpandainya manusia meletak undang-undang ke pandai-pandai, jadi itu yang jadi kita terpaksa pakai peguam untuk mengatakan ini benda tidak seharusnya berlaku macam ini. So memang hak 1664 ahli Prism tu, mereka mempunyai hak. Itu hak mereka. Ya, betul. Kesian lah. Walaupun 10% ke, RM1 ke, RM1,000 ke, itu hak mereka. Bukan hak orang memberikan satu memberikan syarat-syarat. Bukan. Itu semua dah tak boleh dipakai. Ini hak diorang. Hak peri kemanusiaan yang diorang titik dulu bekerja dalam studio, menyanyi. Itu hak diorang, kita kena bagi kembali. Cuma yang orang ketiga. Ya, cuma yang kadang-kadang yang mengherankan tu, kira macam kes ni dah berlanjutan, dah bertahun-tahun rasanya, dah 7-8 tahun rasanya. Kalau kita tengok ikutkan macam government pun dah bertukar-tukar kan. Tapi kenapa kes ni macam tak pandai selesai. So sebagai macam kita kan, ahli biasa ni kan, kadang-kadang kami yang di bawah ni sesama sendiri bertanya, what happened?
Kan? So at least sekurang-kurangnya bila abang bagi penerangan ni kan. So bila nanti bila mereka dengar, dorang tahu perkara yang sebenar lah. So bermakna Jangan boleh perkembangan terbaru maksud dia kira buat masa ni kena tunggu je lah macam tu. Jadi level untuk kita bergaduh, bertekak, menuduh semua tu dah tak ada. Itu semua dah lepas. Sekarang kita biarkan pada peguam. Peguam mengumpul bukti-bukti yang kukuh, baru kita pergi ke mahkamah dan kita bawa perintah mahkamah. Peguam bawa perintah mahkamah supaya diorang pun kena tunjukkan bukti-bukti dia. Kalau terdapat satu pelonggaran atau satu lipso mana-mana yang hak tu kita punya diperkudakan, dipermainkan, mereka harus bertanggungjawab. Wow, kira itulah harap-harap dapat selesai dan balik normal macam sebelum kan, because sebelum tu kan meriah je kan, every year meriah, setiap ujung tahun ada makan-makan. Ini rasanya dah bertahun-tahun dah tak ada benda tu. Ini pun silap daripada pengurusan yang dulu, pengurusan Berhad. Pengurusan tu pun ada kepincangan dia. Tapi cuma kita manusia biasa. So satunya bagusnya ahli-ahli prison ni, diorang tak cakap banyak. Diorang diam kan. Betul. Tanpa terdengar ada kena gulung tikar. Itu yang abang step in. Abang bangkit. Abang nak tanya kenapa benda ni berlaku macam ni. Sedangkan prison Berhad yang Peng tu tak berlaku benda macam ni pun. Betul. Jadi kat mana silap dia? Kita nak cari silap tu supaya kita perbetulkan silap tu je. Kalau salah, betulkan. Kalau silap, betulkan. Jangan buat bodoh je. Nanti kan dia akan jadi lebih parah pada budak-budak yang baru nak main dalam industri muzik. Yalah, makin rumit lah benda tu kan. Sekarang dengan digital world, let me share. Digital world ni lagi dahsyat. Dahsyat daripada apa? Kalau kita tidak memperkasakan kita dengan digital platform yang betul, maka kita akan ditolak oleh arus. Jadi kalau digital platform tu betul, digital, jadi kita boleh buat tracking YouTube, kita boleh buat tracking Facebook, TikTok, kita boleh buat tracking radio station kita, karaoke kita pakai platform macam gitu, jenis apps macam gitu. Jadi kita taklah susah. Betul tak? Jadi dia tak ada orang tengah, boy. Oh, okay. Dia tak ada orang tengah, agent, dia tak ada, kita pakai agent. Kita, platform kita, karaoke main business masuk, radio main itu dah masuk, TV main masuk, dia dengan kita je. Tak ada agent. Yalah, tapi masalahnya apps tu macam mana nak buat? Itu kena buat. Of course kena buat. Memang dah ada apps tu kena buat. Itu kita kena proceed dengan mungkin grant daripada kerajaan. Itu memerlukan duit yang banyak tu bang. Memang dia kan betul. Lepas tu dia sekali, lepas tu dia dah datang hasilan. Dia datang hasilan dan kita tak payah nak worry lagi pun. Tak payah susah pening kepala mana. Lepas tu duit kita boleh check through handphone kita. Wow. Ui, dahsyatnya kalau begitu. Kita panggil centralized artificial intelligence untuk music industry. Sepatutnya begitulah kan. Lagi semangat orang kan. Jadi budak-budak Sabah tak payah worry, budak Sarawak tak payah bimbang. Tidak ada orang boleh ambil gig macam itu je lagu kita. Contoh kalau kita punya sistem Abang punya dream karaoke. Boy buka karaoke center ada 18 bilik Boy nak pakai lagu-lagu tu kan. Kita punya platform apply, nanti daripada cloud tu dia akan hantar signal. Wow. Dia tak simpan tau, dia daripada cloud. Dia panggil sistem cloud. Jadi artificial intelligence AI tu akan mengawasi duit keluar masuk. Contoh boy main club tu main malam tu sewa 10,000 lah katalah. Untuk 100,000 tak apalah tapi 10,000 untuk bayar sewa lagu. Dia bayar je lagu tu pun upload. Dia bayar je lagu tu upload. Dia tak bayar lagu tu tak upload. Oh, okay. Dia bayar di bank. Untuk kita ambil public bank handle. Besok tu kau boleh check kau ada duit dekat public bank. Karaoke mana main, radio mana main, sistem mana main, dia tak tunggu sampai setahun. Oh, okay. Itu sistem yang memang tu buat. Itu yang abang punya plan lah macam tu lah. Jadi tiap-tiap bulan budak-budak ada duit. Ya, betul. Lepas tu kita kat situ
kita hantar LHDN potong, kita hantar EPF potong, kita hantar profesor potong. Lepas tu apa-apa berlaku kat budak-budak ni, dia boleh beli kereta, dia boleh beli rumah. Betul lah, kan? Itulah yang paling terbaik. Kira sistem tu baru betul berjalan kan. Sekarang ni kan dia macam tak tahu macam mana nak cakap. Boy, 130 juta setahun tu collect. Uish, banyak tu. Kalau kita buat sistem ni, orang tengah pun tak ada. Tapi biasanya mesti orang tengah tu marah pula. Pasal dia dah biasa dah bertahun-tahun dia makan duit. So, okay. Kita 130 juta, international ambil 40% dia kata. Kita ambil 60%. Jadi kita dalam dapat 80 juta. Kalau betul-betul banyak, macam tu bang. Boy, banyak duit tu boy. Ya, maksud dia kalau betul-betul lah begitu. Lagu kau main kat orang asli tu kau akan dapat duit. Radio orang asli. Tak, masalahnya kalau betul-betul benda ni terjadi, aku rasa pemuzik di Malaysia ni semua hidup senang. Memanglah, apa nak susahnya? Kalau macam itu nak susah macam mana? Kan, dia semua cukup. Semua dia kereta cukup. Rumah besar, confirm. Tak, dia tak payah susah-susah. Pasal apa? Dia boleh beli rumah, dia boleh beli kereta. Ya, bank betul. Tengok kita ada duit. Bank tengok kita ada 80 juta, bank tak nak bagi pinjam, gila. Tapi, yalah, contoh macam abang punya idea ni, kira dah puluhan tahun dah bang. Dah lama dah. Yalah, maksudnya, kira kalau betul-betul jadi kenyataan kan bagus. Dia pasal kita bercakap, orang lain duk potong, dia try buat, lepas tu tunggu. Dan dia tak jujur. Sebab makna mungkin kali ni abang kena handle kot. Itu terpulang pada korang lah. Kalau korang vote abang mah handle lah. Itu je. Kita cara transparent. Tapi contohnya macam Prism dah tak boleh, apa kan, dah tak ada AGM, tak ada kan, dah gulung kan, dah gulung tikar. Dia gulung tapi dia bukan backup. I mean Prism tu boleh dapat lesen boleh. Ya. Macam mana tu? Pergilah kat Maipo. Oh, gitu Maipo cakap kalau yang baru tu tak melanggar undang-undang, dia bagilah lesen. Ya, tapi masalah kan macam Prism kan berhutang. Hutang tu pun dalam tu dia nak ambil. Prism berhutang 1.9 juta. Macam mana nak bayar tu? Dia nak bayar daripada royalty kita tu lah. Tu abang dah cakap dengan lawyer, kita tak nak bayar. Lawyer pun cakap, kenapa nak bayar? Bukan korang yang hutang. Itu management. Pening. Betul tak? Pening juga bang. Tak apa boy sampaikan benda-benda yang abang cakap. Kita faham, sabar sikit. Kita dah sampai ke tahap kita nak cari jalan yang kita boleh selesaikan benda ni supaya masa depan kita better. Faham tak? Bila undang-undang tu kita dah betulkan, kita buat baru, kita dah okey. Faham tak? Bila undang-undang semua pun faham, semua dah tu, jadi kita pun okey. Bukan Abang Man nak duduk dalam industri seperti itu. Tak, Abang nak betul ni. Lepas tu Abang Man tidak lah. Korang buat lah. Betul. Itu dah dalam sistem lah. Tak payah nak bising. Nama kau salah dalam sistem tu tendang kau. Boy tulis salah nama, sistem tu tendang. Keluar. So dia artificial intelligence. So everything must be perfect. So actually kita punya masa bang, kira dah sampai time lah. Kita punya segmen ni ikutkan sejam je. So kira sekejap je kan? Sekejap, very fast rasa. Sejam tu macam rasa 5 minit je rasa kan? Banyak benda orang nak cakap. Lah tak ada masa. So anyway, abang nak share. Right, Abang Man buat I have my Music Man TV Asia. Music Man TV Asia which in Facebook dah ada dah. Abang Man cuma nak lancarkan dia. Okay. Abang Man dah buat dah. Okay, then I have my M&M Music is a label. Okay. Dan Abang Man ada virtual studio atau e-learning. Virtual studio e-learning ni besok akan dilancarkan juga. So ini Abang Man buka untuk siapa-siapa nak belajar lah. Wow, happening ya. Siapa-siapa nak belajar boleh belajar lah. So I make content semua, belajar lah. And I do that for free, not to buy lah. Wow, kira content. Abang nak bantu yang mana budak-budak yang artis ke, gitaris ke. So we will help them to buat home studio. So we start teaching them music rightly. So dia belajar program apa semua. Jadi dia tak payahlah susah. Kita tak dah susah. Lepas tu nak pergi studio, nak mengkaya kat studio tak.
So dia belajar sendirilah. Lepas tu dia Abang Man akan guide dia selama daripada 6-7 bulan lah. Lepas tu dia dah boleh buka sendiri dah, dia boleh cik makan lah. Dia tak mengingatkan. Kerja dia buat lagu lah, dia buat. Lepas tu dia hantar kat kita tengok mix, lepas tu kita marketkan dia orang. Wow, kira good idea tu bang. Janganlah, itulah Abang Man. Kalau boleh nanti boys semua bekerjasama lah. Itu Abang Man minta kan. So- Jadi kau pun bantu kawan kau. Betul. So, akhir kata daripada abang, apa yang abang boleh bagi advice untuk pendengar-pendengar? Dari segi industri, dari segi untuk ahli-ahli Prism. Sekali lah. Okey, ahli Prism lah dulu Yang pasal apa tu, you all sabar sikit. Semua dah sampai ke tahap hampir siap untuk Wow, yes. Siap. untuk kita mengambil tindakan terhadap siapa-siapa yang Tapi- tak betul tu. 3 tahun lagi tunggu tak? Tak mungkin tak kot. Anyway, Abang Man dah jumpa menteri dia semua. Abang Man dah call menteri daripada Sabah tu, cakap Sarawak tu. Dah cakap dengan dia orang perkara ni. Dia orang tahu. Dia pun nak jumpa Abang Man. Kita akan selesaikan secepat mungkin lah. Yes. Dia tak nak pakai orang tengah lah. Fight Lepas for tu, your right. Lepas tu, the industry pula, tak kisahlah apa kau nak buat ratus juta ke, tapi whatever you all sama-sama buat lah, sama-sama try sama-sama kaya. Let's be transparent about it. Jangan ada hidup so sini apa-apa kita berbincang. Duduk kan, Betul. berbincang sama-sama, kita cari makan. We tak kacau you, tak kacau I, itu je. Kita minta that the industry become healthier, richer, and everybody senang. Itu je lah Abang minta. So hope kementerian boleh bantu daripada infrastructure dia. So we'll from there kita akan manage it lah. Dari Okay. orang-orang kita manage lah. Okay. Okey, saya pun amat-amat berterima kasih kepada abang kena sudi join dalam Sembang Betul punya, di mana segmen ni adalah khas untuk kita dalam PKP ni, kan? Dalam masa yang sama kita cuba merapatkan kita punya silaturahim sesama pemuzik. So, kira saya berterima kasihlah kerana abang sudi berkongsi pengalaman, idea. Yep. So, sebagai penutup saya akan memainkan video daripada abang punya ciptaan untuk kumpulan For You To See bertajuk Pilihan Istimewa. Okey bang kita dengar. Okey. Bye-bye. Bye. Bye. Telah kasih sayang agar hidup kita berbahagia. Hanya kita bersatu hati, gembiranya hatiku penuh kasih menyayangi dirimu setulus hati. Cintaku, hanya kau yang ku rindu, dan hanyalah engkau yang ku sayang. Tidak teringat, dan aku akan setia. Berikanlah senyuman buat penawar di hatiku yang merindu. Indah di hatiku bila bersamamu, dan segarnya cintaku bila ku menatap wajahmu. Riangnya dalam rasa bermesra denganmu. Ku akan setia di dalam perjalanan cinta ini selamanya. Bagiku hanya engkau
para